Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, guys. Selamat pagi. Alhamdulillah ya. Semoga kita sentiasa dimudahkan urusan dunia dan akhirat, dimudahkan rezeki, dimudahkan kesihatan ya, dilancarkan kehidupan kita di atas bumi ini, dan alhamdulillah ya. Oke guys, sambung lepas solat subuh tadi ya. Alhamdulillah ya. Tiba-tiba hujan turun guys. Membuka Al-Quran nak mengaji. Tiba-tiba lebat hujan. Lepas tu apabila hamba nak start membaca, hujan tiba-tiba berhenti guys. Sunyi senyap. Hamba pun terkejut. Tak sampai seminit ke 2 minit begitulah ya. Hujan berhenti. Dan kaget jugalah ya. Ambil teruskan jugalah mengaji. Alhamdulillah. Padahal bila hujan turun lebat tu guys, masa itulah hamba nak tarik suara, nak mengaji ya, supaya orang tak dengar. Tapi tiba-tiba berhenti. Mungkin ada makhluk lain nak mendengar kita mengaji ataupun membaca Al-Quran guys. Dan masih lagi membaca Al-Quran surah Yusuf ya. Kalau kita mengamati intipati dalam makna dalam surah Yusuf itu menarik ya, itu sedih, itu tragis misalnya. Bagaimana kehidupan Nabi Yusuf daripada zaman kanak-kanak sampai ketua menghadapi berbagai dugaan ya, bagaimana diceritakan ketampanan, kekacakan, kesedakan Nabi Yusuf ya, sampai ada menyarankan apabila kita hamil ataupun mengandung, digalakkan kalau untuk anak yang cantik, yang cerdik ya, digalakkan membaca surah Yusuf ya guys. Tak tahulah macam mana kacaknya, apa terkenal begitu sekali ya. Dan bagaimana adik-beradik lelaki Nabi Yusuf itu sakit hati, cemburu dengan Nabi Yusuf ya. Zaman kanak-kanak lagi dah mengalami kehidupan sebegitu ya, difitnah dan sebagainya, dan ada aturan untuk membunuh Nabi Yusuf ya. Pada suatu hari abang-abang Nabi Yusuf telah meminta izin daripada ayahandanya untuk bermain jauh daripada kawasan tempat perumahan mereka lah ya. Memulanya ayahanda mereka tidak mengizinkan ya, membawa Nabi Yusuf main jauh, tapi mereka meyakinkan pada ayahanda mereka dia akan jaga Nabi Yusuf sebaik mungkin ya. Tetapi apabila sampai di satu tempat, mereka sepakat mencampak atau membuang ataupun memasukkan Nabi Yusuf ke dalam satu telaga atau perigi ataupun apatah benda tempat tampungan air ya, yang tidak boleh naik ke atas. Pasal itu kanak-kanak lagi yang usia lebih kurang berapa tahun itu, 5-6 tahun, 7 tahun itulah ya. Dan abang-abang mereka telah mengambil baju, sebelum itu telah mengambil gamis Nabi Yusuf ya, dan meletakkan darah-darah haiwan ke gamis. Gamis tu macam selendang gitu, ataupun baju luar lelaki ya. Mereka tahu mereka dah membuang Nabi Yusuf, mencampakkan Nabi Yusuf itu ke dalam perigi. Mereka balik jumpa ayahanda mereka
dan mengatakan Nabi Yusuf telah dimakan binatang buas atau telah dimakan oleh serigala. Okay, guys. Maka bersedihlah ayahandanya itu. Siapa nama lupa? Ayahanda Nabi Yusuf. Lupa apa tadi. Hinggalah pada satu hari Nabi Yusuf telah diselamatkan oleh seorang pedagang yang melintasi berigi itu ya, dan menyelamatkan Nabi Yusuf dari dalam berigi atau telaga itu ya. Allah. Dan panjang lagi ceritanya, guys. Sungguh sedih. Mengapa orang yang dikata yang paling handsome, paling kacak segak, disakiti, dicemburui oleh ramai orang, terutamanya adik-beradik ya. Itulah. Sambil kita membaca surah Al-Yusuf, baca makna dia sekali, guys, supaya kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu meresap dan menginsafi diri kita sendiri. Halo, guys. Ini perlu, nampak? Oh, belum lagi kat belakang, baju basah masih kuyup. Hanya berjalan kaki saja, guys. Ya. Dengan faktor usia warga emas macam Ambon ni, hanya berjalan kaki saja yang layak untuk berjogging ataupun berexercise ya. Perempuan lah, kalau lelaki dia 6 dah masuk 6 series tu dia masih gagah lagi ya. Kalau perempuan begini ya. Boleh juga lari anak ke, tapi kita berjogging di outdoor, di luar kawasan, tidak manis lah untuk berlari-lari ya. Apalagi di tepi-tepi jalan ya. Dinampak dia orang bergegar-gegar nanti mengaibkan, membuka aib sendiri ya, guys. Okay, setakat berjalan kaki saja, slow-slow, pelan-pelan, alon-alon. Alhamdulillah ya, insyaAllah target akan capailah ya. Okay, guys. Masuk kawasan sini sejuk, kawasan hotel ya. Dan hampir nak sampai ke target ya. Hamba punya kaunter ni meragam. Tadi dah sampai 500 lebih. Dia dah hilang, hilang angka 7. Lepas tu sambung balik 200 lebih. Hilang lagi, sekarang dah 100 lebih. Dah lama guna ni. 2 tahun kot. Jangan lupa, guys, hari-hari ini untuk zikir ya. Subhanallahal-azim wa bihamdih, subhanallahal-azim wa bihamdih. Pendek saja. Boleh panjang pun boleh ya, guys. Subhanallahal-azim wa bihamdih wa atubu ilaih. Okey. Tidak panjang, tapi kita permudahkan, ambil yang pendek saja. Allah. Walaupun hujan tadi sekejap, tak sampai 2-3 minit, tapi basah juga sebab dia tiba-tiba hujan jatuh macam tu, guys. Kaget hamba. Tiba-tiba dia berhenti, senyap. Masa tu Abu nak mengaji lah, guys.
nak buka Al-Quran ya. Dan kesenambungan cerita terjemahan Al-Quran tadi, surah Yusuf ya. Kalau anda ingin mengulangi sejarah Nabi Yusuf yang begitu banyak dugaan yang diterima ya, bukalah dan baca arti intipadu dalamnya. Apakah yang tersurat di dalam surah Yusuf ya. Begitu berat dugaan ujian yang diterima oleh Nabi Yusuf ya. Dengan kesegakan, kehansoman dia, kegagahan, ketampanan itu, dengan anugerah yang Allah bagi, tapi Allah bagi juga ujian, dugaan, cobaan untuk beliau ya. Begitulah betapa susahnya nak menaikkan taraf martabat seorang nabi, seorang rasul ya. Bukan mudah ya. Bukan senang-senang duduk di atas tahta dan melakukan kerja-kerja pentadbir negara ya. Kebanyakan para nabi, para rasul di kalangan orang-orang yang dalam golongan before lah, macam sekarang lah dikategorikan dalam kategori golongan before ya. Bertani, menternak ya, begitu. Tidak dapat bayangkan bagaimanakah rupa sebenar yang diwar-warkan ya, ketampanan Nabi Yusuf ya, sampai disarankan apabila kita mengandung, apabila kita keluar rumah, apa-apa saja pergi, kita disarankan membaca doa-doa Nabi Yusuf ya. Tapi kalau perempuan memanglah handsome kalau dia baca doa tu. Tapi handsome, dia bukan handsome cantik sebagai seorang wanita kot. Mungkin serinya saja. Dia kalau nak perempuan, kita bacalah surah Al-Maryam ya. Kisah Al-Maryam pun tragis juga ya. Yang disalah anggap oleh yang kaum musyrikin bahawa mengatakan Siti Maryam itu mak Tuhan ya. Allah Akbar. Okey, 3 kilometer sudah siap dan sambung sikit lagi. Apa yang selalu amat buatkan doa Nabi Yusuf tu? Dah dululah. Lupa. Ya Sulaiman, ya Yusuf. Macam tu lah guys. Allah. Banyak air kat sini guys. Di dalam ni, nampak tu. Lantai ni dia ada ada tempat takung-takung air tu. Langgar je lah. Kasut pun basah dah. Tak apa, hari ni hari Khamis, last untuk jogging untuk minggu ni. Basah. Kita basuh saja. Dan kita akan gunakan semula pada hari Isnin ya. Besok hari pelepasan, tapi hari untuk amba menziarahi perkuburan ayahanda bonda pula ya. Sabtu Ahad berkebun ya guys. Kita lakukan aktiviti ni setiap hari ya, supaya tidak terasa kosong ya, terasa bosan ya, walaupun duduk kat rumah. Allah. Subhanallahal-azim wa bihamdih. Subhanallahal-azim wa bihamdih. Ya guys, zikir.
Tentang cerita Nabi Yusuf ni, hamba belum habis baca, baru perawalan saja. Dan ada satu kisah di dalamnya tu, bagaimana satu hari Nabi Yusuf dia berada di istana dia. Hamba tak pasti sama ada dia jadi raja, jadi pemimpin, tak tahu ya. Satu hari abang-abang Nabi Yusuf ni dan bapaknya dijemput oleh Nabi Yusuf untuk datang ke istana ya. Abang-abang ni tak kenal Nabi Yusuf. Walaupun dah besar macam tu ya, dah tua, dia tak kenal. Tapi apabila dia bawa abang dia tu, bawa bapaknya tu, siapa pun bapaknya, Ibrahim ke, tak tahulah siapa nama bapak, lupa ya, bapak Nabi Yusuf. Okay guys, komen-komen siapakah bapak Nabi Yusuf? Lupa hamba tadi. Apabila sampai ke istana itu, tapi Nabi Yusuf tahu itu adalah bapa dia. Ya, sebab itu dia jemput datang istana. Apabila bertemu bapa Nabi Yusuf dengan Nabi Yusuf, bapaknya boleh mengenal Nabi Yusuf itu adalah anak beliau. Dia kata, walaupun bagaimanapun aku mengenali anak-anak aku yakin daripada dulu, walaupun ada anak-anak yang lain mengatakan Nabi Yusuf tu telah mati dimakan serigala, tapi bapa Nabi Yusuf, dia tahu Nabi Yusuf tu masih hidup ya. Sebab itu bila dia pun di istana, dia mengenali Nabi Yusuf. Sebab wajah Nabi Yusuf kecil sampai ketua, dia berbeza. Tapi naluri seorang bapa itu mengenali Nabi Yusuf itu, mengenali anaknya. Subhanallah, Allahu Akbar, yes. Masa itulah aku ada sedih ya. Berapa kasihnya seorang bapa, mak kepada anak-anak ya. Dan saat itulah, ketika itulah bertemu, berjumpa kembali, sambung kembali silaturahim antara bapa dan anak-anak yang lain. Alhamdulillah guys, kesudahannya begitu. Tapi sebelum tu banyak lagi dugaan yang diterima oleh Nabi Yusuf yang dipantaunya dengan baik, dengan bijaksana Allah. Menitik mata guys. Walaupun dah berpuluh tahun tidak berjumpa anak dia, walau telah diyakinkan oleh anak-anak yang lain mengatakan Nabi Yusuf telah mati dimakan serigala, tapi bapa Nabi Yusuf masih ataupun yakin bahawasanya anaknya itu masih hidup guys. Dan berjumpalah dia di istana Nabi Yusuf dengan penuh kegembiraan, penuh syahdu guys. Syukur alhamdulillah. Okay guys, dah habis hampa jogging dan bertelaah. Apa-apa saja yang abang cerita tadi, kalau tidak betul, tidak benar, tidak yakin, tidak atau sahih, tidak sahih ya. Abang minta maaf. Yes. Minta maaf, hari ujung rambut ujung kaki, salah kata, salah bicara, salah cakap dan yang kurang adab dan biar abang minta maaf guys. Aku doakan kita semua dipermudahkan rezeki, dipermudahkan urusan dunia dan akhirat, dipermudahkan rezeki ya guys. InsyaAllah. Allah penat. 3.5 km hari ini guys, seperti semalam. Morning. Morning. Okay. Allah bah.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin Allahumma. Amin. Bye.